Dalam umur pendek tu pun, wahai makcik, bukan yang seperti mana yang makcik sangkakan. Dia orang pulun buat ibadat, dia orang pulun kerja dunia sampai lupa pada amal akhirat, nuntut ilmu lupa, sembahyang kurang, puasa pun kurang dan sebagainya. Kerana apa? Ditipu daya oleh dunia yang diperingatkan kepada Nabi kita waktu Isra' dan Mi'raj. Seruan dunia menipu daya kita, seruan Yahudi menipu daya kita, seruan Nasrani menipu daya kita, dan seruan iblis juga menipu daya kita, tuan-tuan dan puan. Akhirnya kita lupa sebenarnya masa yang pendek ini untuk buat ibadat. Banyak mana yang kita boleh buat. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad, dijadikan bulan-bulan yang mulia ini tempat pengampunan dosa kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa peluang-peluang tersebut. Seumpama malam nisfu Sya'ban, disebut dalam hadis yang sahih bahwasanya malam tersebut Allah mengampunkan dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW, kecuali 4 golongan dikatakan. Yang lain Tuhan ampun tanpa excuse. Allah Ta'ala Maha Pengampun, kecuali orang yang bergaduh sesama umat Islam, musyahid, yang kira duk berperang, kira duk bergaduh, yang itu tolak. Aku walidain, orang yang derhaka ibu dan bapa dia, yang ni ditolak, kan? Syaribul khamri, orang yang minum arak, yang ni ditolak, kan? Tarikus salat, orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi kalau kita tak termasuk dalam 4 golongan tadi, kan, insya-Allah kita dapat peluang pengampunan seluruh dosa kita, dengan syarat raikanlah malam tersebut. Ialah ada Tesco, ada Maidin, ada Jasco. Jangan pergi malam tu, pergi malam lain. Tak, betul tak? Bukan tak bagi, tapi ejahlah malam lain. Bagilah masa malam tu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Lailatul Qadar kita tak tahu bila, tapi Nabi kata faltamisuha, kamu cuba cari tengok, cuba dapatkan tengok pada 10 yang akhir pada bulan Ramadan. Ikhtiarlah 10 je, insya-Allah. Kita rupa-rupanya fikir-fikir balik, betul lah Allah Ta'ala fardukan 50. Umur pun kadang-kadang dekat 50 je, setengah tu, betul dah, dekat 50 je. Tak ada dah. Banyak kadang-kadang yang menziarahi kubur ialah bapa dan ibu menziarahi kubur anak. Sekarang dia terbalik. Dulu ni banyak anak menziarahi kubur bapa dan bapa dan datuk dia. Sekarang ni banyak dah bapa dan mak ziarah kubur anak. Anak pergi dulu pada mak pak. Anak pak mati aksiden, mati dong ketum. Tak maaf lah, dong ketum tak sampai mati kot, kan? Dadah dan sebagainya. Akhirnya bapa ziarah kubur anak dulu. Sepatutnya anak yang ziarah, hadiahkan pahala pada pak. Rupanya pak dia pergi ziarah dulu. Ini kemungkinan yang berlaku. Maknanya bukan 50, kadang-kadang 25 tahun telah menghadap ilahi. Banyak mana bekalan yang nak bawa dalam umur 25 tahun, tuan-tuan dan puan. Sedangkan bekalan akhirat ini satu benda yang wajib disediakan dan tak boleh dipandang ringan. Yang terkandah nasib baik kerajaan tolong. Kalau tak tolong nak balik jalan kaki dari Madinah ke Malaysia, try tengok, cuba tengok. Sa'i 7 kali pun dah penat. Nak jalan kaki tak boleh, tuan-tuan dan puan sekalian. Allahumma salli. Sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam perjalanan Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dikatakan bahawa diperlihatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak iktibar. Untuk kita umat Nabi Muhammad ni ambil langit pertama, bila dia naikkan Nabi SAW, dia jumpa bapa kita Nabi Adam alaihissalam. Rupanya Nabi Adam duduk dekat dengan kita. Langit pertama duduk dekat dengan kita. Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala bagi kepada dia keistimewaan. Dia boleh pandang umat dia yang baik di sebelah kanan, anak cucu dia, dan dia boleh tengok anak cucu dia belah kiri. Tapi itulah nasib seorang ayah, yang Nabi Adam alaihissalam bapa kepada kita semua. Dia pandang sebelah kanan, dia senyum, dia seronok. Dan dia pandang sebelah kiri, dia menangis. Maka sentiasalah Nabi Adam senyum menangis, senyum menangis, senyum menangis. Kenapa? Kerana kita. Dia pandang sebelah kanan, dia melihat anak cucu dia yang baik-baik, yang beramal soleh, yang beriman, yang tunduk pada Allah Ta'ala. Dia senyum, alhamdulillah, syukur. Dia pandang sebelah kiri, dia tengok anak cucu dia juga yang kafir, yang kufur, yang munafik, yang derhaka, yang tak beriman, yang abai sembahyang dan sebagainya. Dia menangis, anak cucu aku, kan? Sentiasalah dia di antara kegembiraan dan kesedihan. Tapi Nabi Adam tak marah anak cucu dia. Itu bezanya seorang bapa, kan? Dia tak pandang sebelah kanan, dia kata bagus, terima kasih, okey, good. Dia tak pandang sebelah kiri, dia tak kata, kan, celaka kamu, tak guna kamu. Dia tak kata begitu. Kenapa dia tak kata begitu? Bila dia pandang sebelah kiri, kafir, munafik, zalim, kan, tak beriman, kufur, syirik, sebagainya, yang sebelah kiri, dia tak kata celaka kamu, tak guna kamu, tak terpakai kamu dan sebagainya. Faham tak bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anak? Walaupun yang sebelah itu dia tahu dah tak beriman, ada yang sembah berhala, ada yang sembah itu, ada yang sembah ini, dia menangis sahaja. Kita tak ambil pengajaran daripada bapa kita, kan? Tengok geng kita, kita puji dia. Tengok geng orang lain, kita cerca dia, kita maki hamun dia, kita cela dia. Sedangkan satu agama, bukan berlainan agama, kita tak doakan hidayah kepada dia, kita tak doakan kebaikan pada dia. Sepatutnya bila kita tengok orang yang baik, kita doakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bercita-cita bahawasanya kebaikan itu dikongsi bersama kita. Dan kita, bila kita melihat orang yang sesat, orang yang tersalah jalan, orang yang tersilap pendirian, kita doakan mudah-mudahan Tuhan memberi taufik dan hidayah kepada dia. Ini sikap yang sepatutnya diambil oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita diperlihatkan juga, waktu mana saya pun tak pasti waktu itu, dengan jin bawa jamur, pegang jamur api. Tuan-tuan, tidak ada satu peristiwa pun yang ditunjukkan atau diperlihatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melainkan iktibar itu pasti sangat berguna untuk umat dia sampai akhir zaman. Yang ni kena pegang betul-betul. Tak ada apa yang diperlihatkan kepada Nabi sebab dia kata nak perlihatkan kebesaran dia, baik yang diperlihatkan secara mata ataupun dalam bentuk ru'yah salihah. Ru'yah salihah tetap semuanya adalah pengajaran yang sangat berguna untuk kita. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, siapa? Kata Jibril, itulah Ifrit yang membawa jamur api. Mau tak kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang kalau kamu baca maka tersungkurlah
terpadamlah api jamung Jibril, jamung Ifrit tersebut, terpadamlah apinya. Nabi pun baca, dan akhirnya terpadamlah api Ifrit tersebut. Hikmah dia, kata para ulama, tuan-tuan, ialah api jin itu daripada api, bawa jamung pula. Api itu daripada mana? Daripada sifat ghadab, sifat amarah, sifat marah. Sifat marah ini daripada jin, daripada sifat kejinan, sifat kiri, bukan sifat kanan. Kecuali al-ghadab fillah, kecuali marah kerana Allah saja, sifat yang baik. Kalau marah yang bukan kerana Allah, ini sifat yang tak baik, yang sepatutnya wajib dipadamkan sifat marah tersebut. Kita ada wudu memadamkan api kemarahan, kita ada istighfar, kita ada selawat, kita ada kalimah-kalimah yang memadamkan api kemarahan. Kerana apa? Pepatah Melayu pun ada mengatakan, apa dia doktor, api kalau kecil jadi kawan, kalau besar apa dia? Jadi lawan. Oh, rupanya kalau kecil jadi kawan, besar langsung tak boleh berkawan, dia jadi melawan. Marah dalam diri kita ni, kalau kita boleh kontrol dia, masih boleh jadi kawan lagi. Kalau sampai kita tak boleh kontrol dia, dia menjahanamkan kita terus, dia merosakkan kita terus. Kalau merosakkan jasad, tak apa tuan-tuan, merosakkan pahala amal ibadat yang sedia ada dalam diri kita selama ini, yang itu yang bahayanya. Sebab itu tuan-tuan, saya sentiasa dan suka sangat memberitahu benda ini kepada orang-orang tertentu yang hanya semata-mata kerana kepentingan kuasa, kepentingan politik, kepentingan tertentu, bergaduh sesama umat Islam, marah sesama saudara seagama, marah yang melebihi had dia, yang tidak terkawal. Marah ini merosakkan, marah ini membinasakan, dan marah ini menghilangkan pahala amalan kebajikan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wajib segera buangkan sifat kemarahan tersebut. Ni marah patut-patut dah lah. Seperti mana Nabi Adam, kalau boleh yang lebih baik, macam mana Nabi Adam tengok anak-anak buah dia yang kufur, tu yang kufur. Kalau yang tak kufur tapi derhaka saja, bagaimana lagi pandangan dia? Yang ni kita kena ambil iktibar. Ni sampai gunakan istilah-istilah yang tak boleh sebenarnya pada syarak. Asal bukan dia, asal bukan orang itu, asal bukan si Mamat itu. Duk asal bukan ni, siapa yang ajak kita? Kalau tidak bapaknya iblis itu. Dia sepatutnya apa? Kalau dia tu sampai bila pun aku tak boleh baik dah dengan dia, asal bukan dia. Dengan orang lain aku boleh baik, dengan orang lain aku boleh berkawan, asal dia saja aku tak boleh kawan. Begitu Islam ajak kita. Asal bukan Dr. Mazlan contohnya lah, begitu. Kalau orang lain aku boleh juga berkawan, dengan orang lain aku boleh juga main, tapi asal bukan hak Dr. Mazlan punya anjur, hak orang lain aku anjur, aku pergi tak apa. Bolehkah Islam mengajar kita menggunakan istilah-istilah itu? Tapi ada orang kita guna istilah itu, pelekat pula di motor, pelekat pula di kereta. Dia menimbulkan kemarahan yang melampau sebenarnya. Seolah-olah tidak boleh dimaafkan lagi orang itu, tidak boleh dimaafkan lagi saudara itu. Asal bukan hang, orang lain tak apa. Asal bukan si saudara kita yang seagama ini, orang kafir tak apa lagi. Ada orang sampai tahap itu. Dengan dia ni aku tak akan boleh berkawan sampai bila-bila, aku tak akan baik sampai bila-bila. Tapi dengan yang lain tu, kadang-kadang
terang-terang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, dia boleh berkawan, dia boleh bersama. Kerana apa? Sebenarnya dia telah menanamkan sifat kemarahan yang melampau dalam diri dia kepada saudara seagama dia. Benda ni kena padamkan. Bacalah, doalah. Tak tahu juga, pergilah cari doktor yang boleh padam ni. Bukanlah Doktor Jaya, bukanlah Doktor Krishnan, tapi cari doktor yang boleh padam ini. Penyakit marah yang tak kena tempat dan melampaui batas. Kenapa? Dia datang daripada kejinan. Begitu juga Nabi kita diperlihatkan orang pakai cawat, tutup depan, tutup belakang. Maknanya berada di tahap atau paras kemiskinan yang melampau. Dia susah sangat ni. Kalau orang susah pun, orang miskin, orang pakai pun ada pakaian tutup rapat juga. Tapi yang ni besok Nabi tengok, diperlihatkan pada Nabi, orang yang cuma pakai cawat, tutup depan, tutup belakang, tak ada apa, jalan dalam keadaan yang hina. Kalau ditanya kepada Jibril, Jibril kata, itulah golongan yang dulunya menahan hartanya daripada disedekahkan, dizakatkan dengan cara yang betul. Dia ada duit, ada harta, lebih harta, dia cari jalan untuk lepaskan diri daripada membayar zakat. Dia pusing mai, tak kena zakat dia. Tak apa, pandai di dunia, tapi di sana bercawatlah kita, bayarlah, kan? Dan kalau ada duit, orang tua-tua dulu simpan, himpun, walaupun dalam tabung, dengan tujuan niat di hati, aku nak keluarkan juga zakat. Sebab dulu baru 3,000, naik sikit baru RM4,000. Dia orang simpan juga bagi cukup 4,000 untuk membayar zakat. Sekarang dah naik sampai 13,000, ada yang kata mungkin 14,000 dah untuk nisab zakat. Tapi ada orang bila nak sampai 13, nak sampai 14, dia keluarkan supaya terlepas daripada membayar zakat. Pandai dia. Sebab orang sekarang pandai. Orang sekarang bijak, tapi bijak tak untung. Bijak cuma bijak sini, tapi tak bijak sana. Bila bijak sini, dia tak untung sana, dia untung sini saja. Akhirnya di sini berpakaian sempurna, di sana bercawat. Apa guna? Biarlah di sini sekurang-kurangnya pakaian kita serba adanya sahaja, tapi di sana 70 lapis pakaian yang indah dan cantik, barulah bagus. Dah. Nabi kita juga diperlihatkan dengan orang-orang yang sengaja menghentukkan kepalanya ke dinding, pecah hentuk pula, pecah hentuk pula. Yang ni Tok Guru duk cerita selalu dah. Orang yang mengabaikan solat dah. Banyak di kalangan anak-anak muda kita kena pesan, doktor, orang sekarang canggih, orang sekarang hebat. Kalau dia nak berniaga, dia pandai. Kerana perniagaan ini kalau nak maju, kena iklan terlebih. Betul tak? Promosi kena pandai. Kita juga kadang-kadang, orang muda ini, dia ada budaya dia, dia ada identiti dia, dia ada kumpulan rakan dia. Tetapi tempat dia selalu bukan di rumah, ghalibnya di jalan-jalan raya, di tempat-tempat tertentu. Kita gunakan teknologi yang ada, kan? Bukan main sangat buat banner. Buat banner, orang hantuk kepala. Sekarang designer pandai-pandai, canggih-canggih, kan? Buat design, orang hantuk kepala pecah, bubuh dekat banner. Tak kira lah tepi simpang-simpang yang orang muda duduk berhenti tu.
mengabaikan sembahyang, besok dia di sana hantuk kepala pecah, elok hantuk pula. Bila dia berhenti motor dekat tu dia hantuk kepala. Ni aku ni sembahyang belum lagi ni. Mungkin dia akan singgah di masjid selepas itu, mungkin dia akan singgah di surau lepas itu. Ni tengok singgah banner kan, ubat susut perut. Saya lah beli benar tu. Orang lain tak belilah kan. Bila tengok banner pula kan, ubat itu, ubat ini, orang berniaga pandai kan. Tapi banner yang itu tak ada. Sebab apa? Sebab sebahagian orang tak nampak teknologi itu sebenarnya menggandakan pahala dia. Dia keluar RM50 atau RM70, dia tak tahu setiap kali ada orang tengok dan hatinya tersentuh, dia mendapat pahala setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya Allah, pandainya kalau orang yang pandai cari keuntungan daripada situ. Teknologi ni kalau kita pandai guna, pahala dia lebih. Begitu juga rakaman kuliah-kuliah ni bila dimasukkan dalam YouTube, dilihat oleh mana-mana orang, dia dengar dan dia ambil iktibar, maka orang yang buat kerja ini dapat pahalanya sama. Saya pun tak sangka kan, yang masuk dalam YouTube tu rupanya ada peminat dia juga, doktor. Sampai orang hantar kat Facebook saya, Ustaz, kami bercerau air mata dengan kuliah Ustaz. Saya sebelum ni kuliah merata dah, tak ada orang rakam pun. Aku ni bukan keluar air mata, ayat liok habis semua, ayat semua dah keluar dah dalam kuliah ni kan. Dah tak masuk Facebook, orang tak tahu, orang tak dapat iktibar itu, orang lain tak boleh kongsi. Bila kita buat, maka sebenarnya kita berkongsi pahala untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kadang-kadang bukan penceramah mendapat pahala sama dengan penceramah kerana kepandaian dia mencari pahala akhirat. Kenapa? Dia tolong menyebarkan ceramah yang baik itu kepada orang lain. Tapi kadang-kadang kena ingat, Nabi juga pernah diperlihatkan dengan orang yang memotong lidah dia sendiri. Nabi pun heran, tanya Jibril, ya Jibril, ni siapa ni potong lidah dia sendiri? Jibril kata, itulah khutabaul fitnati min ummatika. Doktor, Nabi Jibril sebut khutabaul fitnah. Khutbah ni jamak daripada khatibun. Khatibun maknanya penceramah, khutbah penceramah. Jibril sebut, tuan-tuan, bukan saya sebut. Jibril yang bagi tahu, orang yang potong lidah dia sendiri ini ialah penceramah fitnah dari umatmu, wahai Rasulullah. Yang besok di hari akhirat dia sendiri akan memotong lidah dia, kerana daripada lidah